أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 15 atas sekali. Surat 15 atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Uraian sifat yang kedua, kidam. Artinya, arti kidam sedia. Artinya, arti kidam sedia. Sedia itu terjemahan kepada kidam. Huraian sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf berpegang secara tafsil, kidam. Artinya, arti kidam sedia. Tiada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula, sebagaimana terdahulu wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf serta mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah. Itu pula wajib pada syarak pula, sebagaimana terdahulu wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala, tak terima tiadanya. Itu pula wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya akan tentu sungguh sedia Allah Ta'ala, tak terima baharu. Ini kaedah dalam kitab Al-Misbahul Munir. Pembicaraan sifat 20 ni sifat yang wajib pada akal. Pembicaraan sifat yang wajib pada akal. Tetapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni diterus pergi kepada matlamat, maqasid dia, iaitu mengetahui serta mengaku dalam hati. Ni dia panggil apa? Aqidah. Iman dipanggil makrifah. Itu hak maksud daripada hukum akal. Hukum akal itu dipanggil wasilah. Dipanggil wasilah, tangga kepada hak hukum syarak ni, pegangan ni lah. Mengetahui serta mengaku putus dalam hati. Mengetahui serta mengaku putus dalam hati itu hak apa dia?
kewajipan syarak, akidah, makrifah kita. Tapi jalannya hukum akal hak 20 yang wajib pada akal hak 20 tu. Mustahil pada akal 20. Itu dipanggil wasilah, tangga. Tapi yang kita Al-Misbahul Munir pergi pada maksud ladudah. Mana wajib pada syarat pula atas tiap-tiap mukallaf. Orang yang baligh serta berakal, mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Mengaku putuh dalam hatinya. Ini tu satu juga ni. Dia bicara bab mengetahui dalam ilmu tauhid sama makna dengan mengenal. Apa dia mengetahui mengenal? Hak terdahulunya mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala dahulunya. Mengetahui mana? Mengenal, mengetahui, kita mengaku putuh dalam hati. Itu mana? Jazam putuh dalam hati. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Itu dia mengetahui, mengenal dalam ilmu tauhid. Mengetahui alima ya'lamu ilman. Mengenal arafa ya'rifu ma'rifatan. Lain antara mengetahui dengan mengenal. Tetapi dalam ilmu tauhid mengetahui, mengenal satu makna. Apa makna mengetahui mengenal? Mengetahui serta mengaku putuh dalam hati. Itu makna mengetahui ataupun mengenal. Tapi ada hak dalam kitab ni dia jelaskan. Dia jelaskan. Mengetahui serta mengaku dalam hati, jazam putuh dalam hati. Ini kewajipan syaratnya akan tentu sungguh sedia Allah Ta'ala tak terima baharu. Sekarang ni sedia sifat yang wajib pada akal. Baharu sifat yang mustahil pada akal. Kidam lawan dia hudus. Hudus baharu. Jadi kidam, Qadim tu yang sedia. Kidam tu sedia. Qadim yang sedia. Ada ni. Beza apa kidam dengan qadim? Kidam tu masdar. Qadim tu yang sedia. Kemudian qadim azali pula. Qadim dengan azali. Pandangan yang muktamad satu makna. Qadim dengan azali, pandangan yang muktamad satu makna sahaja. Satu makna. Mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Tu. Di satu makna aja. Qadim azali satu makna. Qadim azali satu makna. Dia panggil lapah yang muradif, dia panggil. Qadim azali dia panggil lapah yang muradif. Lapah muradif ni macam ilmu dengan makrifah tadilah. Ilmu lain perkataan, makrifah lain perkataan, tapi maknanya sama. Muradif. Lapah mustarak satu makna, satu kalimah. Dia ada bagai-bagai makna. Itu lapah yang mustarak. Hak muradif ni dua lapas yang berlainan tetapi satu makna. Ya hak misal tubuh saya biasa berinya buah nyo kelapa lah. Tu. Contoh buah nyo. Nyo ni bahasa buku ni. Nyo tau. Buah nyo bahasa buku, buah kelapa. Buah nyo, buah kelapa perkataan lain. Tetapi satu makna. Nanti dia panggil muradif. Jadi antara qadim dengan azali, lapah yang muradif satu makna. Apa dia? Mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Tidak ada permulaan baginya bagi barang, sama ada wujud, ada perkara tu, ataupun adamiyah, tak ada. Wujud ni macam zat Allah, macam sifat kudrah iradah. Adamiyah ni sama ada sifat salbiyah. Hak tu hanya reti je, tak ada tapi reti. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah, hak tu. Itu bukan hak wujudi.
Dia satu pandangan antara qadim dengan azali ni. Satu pandangan antara qadim dengan azali ni dia panggil umum khusus mutlak. Yang qadim ni hanya kena kepada ni barang yang ada sahaja. Qadim kena kepada barang yang ada. Azali barulah ada ke tak ada ke barang tu dia panggil azali. Dia panggil azali. Faham tak ni? Itu bukan pandangan yang muktamad lah. Pandangan muktamad, qadim, azaliyun satu makna. Barang yang tiada permulaan baginya, sama ada barang tu wujudi ataupun adami. Adapun kalau satu pandangan, pandangan ni pandangan Daif, pandangan Sa'duddin mengatakan bahawa qadim ni barang yang tiada permulaan bagi wujudnya. Barang yang tiada permulaan bagi wujudnya. Apa dia? Mala awwala liwujudi. Barang yang tiada permulaan bagi ada dia. Mana yang ada? Zat Allah ada. Sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam ada. Jadi zat Allah, sifat ma'ani Allah, nak panggil qadim pun boleh, nak panggil azali pun boleh. Ini pandangan Daif. Ada pun bukan sifat yang ada. Contohnya, Allah bersifat dengan mukhalafah sedia kala. Allah bersifat qiyamuhu binafsi sedia kala. Allah bersifat dengan wahdaniyah sedia kala. Tapi mukhalafah ke qiyamuhu binafsi ke wahdah itu adami, bukan sifat yang ada. Maka hanya boleh panggil sifat azaliyah sahaja. Tak boleh panggil sifat yang qadimah. Kan? Tak apalah, ni kita dengar sokmo, qadim, kidam sedia, qadim yang sedia. Lepas tu kita biasa dengar azali. Apa dia azali? Pandangan yang muktamad, qadim azali sama je. Barang yang tiada permulaan baginya sama ada ke ataupun tak ada. Macam sifat salbiyah, bukan sifat yang ada. Ini bahasa yang fardu kifayah. Macam sifat tersebut tadilah, sifat mukhalafah, sifat qiyamu binafsi, sifat wahdaniyah, bukan sifat yang ada. Pandangan muktamad, mukhalafah je qiyamu binafsi ke wahdaniyah ke, sifat yang qadimah boleh, sifat yang azaliyah pun boleh. Tapi satu pandangan laginya, yang boleh kata sifat tu qadimah dan azaliyah, sifat yang ada. Mana? Sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Zat Allah yang ada, zat yang qadim lagi azali. Boleh. Sebab zat Allah ada. Sifat kudrah sampai ke kalam ada. Nak panggil qadim pun boleh, nak panggil azali pun boleh. Ada pun hak mana ni? Mukhalafah qiyamu nafsi wahdaniyah boleh panggil sifatun qadimatun. Tak boleh panggil sifatun azaliyatun. Itu pandangan Daif. Tak apalah, itu tambahan. Tapi bagi pandangan muktamad, sebab sifat yang qadim, dua je yang qadim. Yang qadim ni satu zat Allah. Yang qadim satu laginya sifat Allah. Dua tu je qadim, hak qadimnya. Jadi atas pandangan muktamad, zat Allah qadim azali. Tu dari muktamad disama satu makna. Qadim azali, semua sifat Allah, sifat yang qadimah lagi azaliyah. Pandangan Daif, kalau sifat mukhalafah qiyamu nafsi wahdaniyah, sifat yang qadimah juga, sifat yang azaliyah juga tak boleh panggil qadimah. Sebab qadimah hanya sifat yang wujudi saja, sifat yang ada saja. Baru boleh panggil qadimah. Yang ada sahaja zat dan sifat ma'ani Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sifat azaliyah ni barulah pergi belaka. Ni pada kata mutamak satu makna je. Sifat Allah, sifat mana pun qadimah lagi azaliyah. Itu senang. Qadim, azali. Tidak ada permulaan, mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Maka semua sifat-sifat Allah dipanggil sifat yang qadimah lagi azaliyah. Walaupun sifat itu sifat yang adami sekalipun. Jadi kidam sedia, qadim yang sedia. Azaliyah sama makna dengan qadim. Jadi yang pertama di sini pegang kidam, sifat sedia, sifat yang wajib bagi Allah pada akal. Hudus, sifat baharu, sifat yang mustahil pada akal. Yang wajib atas kita berpegang di akidah, tentu sungguh Allah bersifat dengan kidam. Kita berpegang di akidah kita, tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan sifat baharu. Ini yang kita duk pegang ni. Hak aqaidul iman yang 50. Tentu sungguh Allah ada, pegangan kita itu dipanggil wujubul wajib, hukum pada sifat yang wajib pada akal. Tentu sungguh Allah bersifat sifat kidam. Baharu, hudus, sifat yang mustahil pada akal. Sifat yang tentu tak sama sekali pada akal. Akal tak terima sama sekali zat Allah bersifat dengan sifat hudus, sifat baharu. Kita pun berpegang dengan akidah, mengaku serta mengaku putus dalam hati, dalam akidah kita, tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan sifat baharu. Tidak bersifat sifat baharu tu dipanggil istihalatul mustahil, hukum kepada sifat yang mustahil. Waktu kita panggil pegang hukum ketuhanan. Pegang hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan? Tentu sungguh sedia, tentu tidak sama sekali baharu. Sebab sifat baharu-baharu ni sifat makhluk baharu-baharu ni. Sifat Tuhan tentu sedia, tentu tidak baharu. Itu panggil apa? Pegang akan hukum sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ianya adalah permulaan agama. Yang ianya adalah permulaan agama. Mengetahui kita berpegang akan hukum bagi sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sifat ketuhanan? Tadilah berpegang tentu sungguh Allah sedia, berpegang tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baharu. Jadi di sini lah kita Al-Misbahul Munir, dia terus pergi kepada akidah, pergi kepada iman, mengaku di hati, pergi kepada ma'rifah, permulaan agama, mengetahui dan berpegang tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Itu secara ijma'. Kita berpegang di akidah pula secara tafsir, tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat 20 yang wajib, dan tentu tidak sama sekali Allah bersifat dengan sifat 20 yang mustahil pada akal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak cerita hak permulaan, pergi pada maksud lalu dah, pegangan. Bukan wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat kidam. Mustahil pada akal Allah bersifat-sifat huduh. Itu hukum akal. Nak apa ni? Ni akidah ni. Apa akidah? Tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat sedia. Satu. Pegang pula tentu tak sama sekali Allah bersifat dengan sifat baharu. Memang itulah pegangan kitanya. Cuma kita tak pandai nak oyak, tak pandai nak perici. Mustahil pada akal Allah tiada. Mustahil pada akal Allah baharu. Mustahil pada akal Allah binasa. Itu mustahil pada akal. Kita nak pegang mana? Aqaidul iman yang 50
termasuk kita berpegang akan hukum bagi sifat mustahil hak 20 bagi Allah, hukum bagi sifat mustahil yang 4 bagi Rasul. Itu dia panggil aqaidul iman yang 50. Dia nak pegang macam mana? Tiada Allah mustahil, baharu Allah mustahil, binasa Allah mustahil. Nak pegang mana? Pegang hukum dia lah. Apabila akal memutuskan, hukum akal ni, akal memutuskan. Bila akal memutuskan tiada Tuhan, tak terima akal. Ada tapi baharu, bukan Tuhan gitu. Akal tak terima. Sedia tapi ada kesudahan binasa juga. Tuhan apa gitu? Akal tak boleh terima. Bila mustahil pada akal, akal tak terima, kita pun berpegang di akidah. Tertudak sama sekali Allah tiada. Tertudak sama sekali Allah baharu. Tertudak sama sekali Allah binasa. Itu dia aqaidul iman yang 50. Pegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Sifat mustahil ni hukum akal. Hukum syaraknya pegangnya dok sama sekali sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tanya betul-betul, kalau buat soalan bertulis ke apa ke, sifat mustahil berpegang macam mana? Berpegang tiada Allah, ya tiada. Mana pula dah pegang dah Allah wujud ada, berpegang pula Allah tiada. Nak berlawan gitu. Dan sekarang ni wujud Allah sifat wajib, Adam tiada Allah sifat mustahil. Dua-dua kena pegang. Pegang macam mana? Pegang Allah ada. Lepas tu tiada Allah pegang mana? Peganglah. Tiada Allah tertudak sama sekali. Gitulah. Takkan pegang di akidah Allah ada. Pegang di akidah Allah tiada. Pegang di akidah Allah sedia. Pegang di akidah Allah baharu. Pegangan apa gitu? Pegang wajib, pegang sifat yang wajib bagi Allah. Pegang sifat mustahil bagi Allah. Pegang gitu. Pegang hukum. Dia bukan pegang putih-putih sifat hak wajib mustahil pada akal tu. Walaupun kita nak hurang macam sebut tadilah, itulah pegangan kita. Ke kita duduk sebut sifat mustahil tu, kita pegang di sifat mustahil. Allah bersifat dengan tiada, Allah bersifat dengan baharu. Sifat mustahil dah pegang. Dah mustahil pada akal, kita pegang dok sama sekali lah. Sifat Adam dok sama sekali. Sifat hudus dok sama sekali. Sifat fana binasa dok sama sekali. Hak kita pegang tu apa? Hukum bagi sifat yang mustahil. Jadi pegang dua. Yang pertama, akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala dan tak terima sama sekali baharu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dimulai dengan firman Allah Ta'ala ayat Al-Quran. Kemudian didatangkan dalil pula di bawah. Tidak ayat-ayat dah. Tidak hari dah. Cuma pakai ayat atas tu je barangkali. Adapun terdahulu sifat wujud dimulai dengan ayat Al-Quran. Kemudian dalil wujud Allah didatangkan juga dengan dalil ayat Al-Quran. Dua kali ayat Quran lah. Tapi di sini nampaknya satu ayat Quran je tu. Sebab di bawah tu didatangkan dengan dalil akal semata-mata, tidak disertakan dengan dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran. Adapun sifat huraian sifat yang 3 bakok tu, di atas tu didatangkan ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wa ikram. Kemudian di bawah tu didatangkan satu ayat lagi sebagai dalil, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tu didatangkan 2 ayat. Ayat yang pertama sebagai sandaran pembicaraan sifat 20 ni. Kemudian barulah didatangkan apakah dalil ayat Al-Quran hak berkaitan dengan sifat 20. Didatangkan ayat Quran ni nak tolak tohmahan bahawa sifat 20 ni bukan daripada ayat Al-Quran. Sifat 20 tu ayat Al-Quran lah. Tetapi
kaedah sifat 20 tu yang disusung oleh ulama. Yang disusung oleh ulama. Maka dia datangkan dengan ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ingat ayat tu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Artinya erti huwal awwalu, artinya erti firman Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala itu yang awal. Itu yang awal. Itu makna kepada al-awwal, salah satu daripada asma nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma nama Allah itu al-awwal. Yakni, apa dia al-awwal ni? Yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Allah tetap telah ada. Itu al-awwal. Mana al-awwal? Yang ada sebelum daripada, yang ada sebelum daripada, yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Tuhan tetap telah ada. Itu makna al-awwal. Ini makna kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia al-awwal di sini dengan makna adamul ibtida', tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-awwal dengan makna adamul ibtida', tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab al-awwal asma Allah, dengan makna awal, ada Allah sebelum ada makhluk ini ada. Tak jelas lagi ada Allah tidak ada permulaan. Al-awwal hak permulaan. Al-awwal hak permulaan. Sebelum tu, sebelum tu, kalau kita lah, dia hak awal sekali. Hak awal sekali lah. Sebelum tu dia tak ada juga. Tempat tu cuma ramai-ramai. Dia hak awal sekali. Pada awal hak permulaan. Jadi maknanya bukan dia ada situ daripada sedia kala, bukan. Tapi nak banding hak lain, dia hak awal. Nak banding dengan makhluk Allah, Allah hak awal. Tapi dengan makna tiada permulaan bagi wujud Allah. Dia kena datang makna satu lagi pula. Kalau semata-mata al-awwal, makna kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Allah ada dah sebelum makhluk ni ada. Jadi makhluk ada permulaan. Allah ada awal-awal tu, ada permulaan ke tak? Tak jelas. Tak jelas. Faham? Sekarang sebelum makhluk ada ni, Allah ada dah. Sebelum makhluk ada, Allah ada dah. Sebab tu Allah al-awwal. Yang awal, yang mula-mula. Tapi mula-mula ni mula daripada makhluk. Maksudnya sebelum ada makhluk, Allah ada dah. Tapi adakah Allah ada tu ada permulaan ke, tak ada permulaan ke? Tak jelas. Sebab itulah al-awwal di mana adamul ibtida', tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nak pergi pada ni dalam Al-Quran, al-awwal wal akhir. Wal akhir gitu juga. Akhir makhluk binasa belaka dah. Allah masih, Allah kekal. Makhluk binasa habis, Allah kekal. Allah ada lagi. Mana makhluk habis dah binasa, al-akhir Allah yang kemudian, yang akhir. Allah ada lagi. Tapi Allah ada lagi kekal ke tak? Tapi makhluk habis dah ni, makhluk binasa dah, Allah masih lagi ada. Tak jelas tu ada Allah, tidak ada kesudahan tu. Maka wal akhir dengan mana adamul inqidha,
tiada kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia al-wal akhir ni dengan makna kekal selepas binasa habis makhluk. Allah ada lagi. Dan sekarang ni bukan binasa makhluk ke, Allah kekal, tidak ada kesudahan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Di wal akhir dengan makna tiada kesudahan bagi wujud Allah. Al-awwal dengan makna tiada permulaan bagi wujud Allah. Al-awwal dengan makna tiada permulaan. Al-awwal permulaan, diterjemah dengan tiada permulaan bagi wujud Allah. Sini ni makna kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Tuhan tetap telah ada. Tuhan ada dah sebelum makhluk ni ada. Mana makhluk ni ada kemudian. Sebelum makhluk ada, Allah ada dah. Allah ada dah sebelum makhluk ada. Lepas tu ada permulaan ke tidak ada Allah. Jadi al-awwal dengan mana adamul ibtida', tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedia itulah dikatakan sifat kidam, yang lawan bagi baru, yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil pada akal, tentu tidak sama sekali bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengakuan dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan sendiri itu dinamakan diwajib pada akal, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baharu itu dinamakan dia mustahil pada akal. Tentu tidak baharu tu waktu dia panggil istihalatul mustahil, atau dia panggil istihalatul mustahil. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna sedia itu, ialah barang yang, mana perkara yang, perkara yang, sebut barang-barang ni bunyi gitulah. Sebab barang-barang di sini ni kena kepada zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut barang-barang, panggil barang, perkara lah kita sebut. Terkadang kita sebut orang, disebut orang. Mana sebut Allah tu orang? Dikul ibarah dia panggil. Kita malaikat pun kita panggil orang. Malaikat awak tanya dalam kubur tu dua orang awak tanya. Dua orang? Muka nakir tu orang ke? Tak. Dah mu kata dua orang. Tak cakap-cakap. Dia kata dua orang. Kau soal ada kubur tu dua orang. Cakap. Tapi maksud dia bukan orang, maksud dia malaikat. Lepas tu terkadang ada kitab orang itu maksud dia Tuhan. Tapi waktu dikul ibarah tu, makna ayat kitab. Macam sini lah. Kalau nak cerita barang-barang ni, nak cerita siapa ni? Zat Allah dan sifat Allah, barang ke? Kalau sebut perkara tu, bunyi halus sikit. Perkara. Nak sebut apa? Kalau barang ni kok kita faham barang betul benar. Dan makna sedia itu ialah barang yang ada, yang tiada dia dahului, tiada. Barang yang ada, yang tiada didahului, tiada. Ayat kita. Barang yang ada, yang tiada didahului, tiada. Macam kita ni barang ada, tapi didahului oleh tiada. Maka dipanggil ada kita baru. Ada kita. Adapun sedia kidam ni barang yang digi kepada, kalau sini kok kodim ni yang sedia ni, yang ni yang bukan sedia tu, yang sedia. Sini olehnya sedia tu yang sedia lah, kodim.
Sebab ialah barang yang ada yang tidak dimulai tiadanya. Zat Allah ada yang tidak dimulai oleh tiada. Zat makhluk ni ada tetapi dimulai oleh tiada. Dipanggil baharu. Tu je lah ayat kita. Ataupun mudah sikit, atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Sedap sikit bunyi dah. Dalam hak yang kedua ni rasanya sekali baca faham lalu dah. Hak yang kedua ni, atau dikatakan sedia-sedia ni barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya. Hak tu hak lebih mudahnya. Ma la awwala lahu liwujudi, barang yang tiada permulaan bagi adanya. Itu makna sedia. Hak makna pertama tu barang yang ada yang tidak didahului tiada. Ayat tu lah. Dia dah kitab-kitab jawi hak besar-besar tu dah kadang didatangkan makna kidam koding ni 2-3 makna. Kadang-kadang payah pula nak faham. Maksud dia apanya? Maksud dia barang yang tiada permulaan, perkara yang tiada mula bagi adanya, zat dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kidam qadim. Tiada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedia inilah, sedia barang yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya, dikatakan sedia yang zati, yakni sedia yang bahasa zatnya. Sedia yang bahasa zat mana apa? Sedia bahasa dia gitu. Bahasa dia gitu. Pada ni zati ni bahasa dia gitu dah. Sedia zati, sedia yang hakiki dia panggil. Sedia yang memang bahasa dia dah gitu. Atau dia panggil qadim yang hakiki, yang sebenar-benar. Zati ataupun yang hakiki. Zati ni hak sungguh-sungguh ti lah. Qadim yang zati, qadim yang sungguh ti. Dan keluar dengan sedia yang zati ni, sedia zamani. Artinya erti sedia zamani dengan panjang dan lama masanya. Maka sedia ini, sedia zamani dengan kata panjang dan lama masa ni tidak dikendaki pada bicaraan ini. Dia kidam qadim ni kalau ke dia ada 3. Qadim, kidam zati yang hakiki yang kita bicara sekarang, dengan bahawa makna dia tiada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Kemudian qadim ni pula ada dia panggil qadim zamani. Satu lagi dia panggil qadim idafi. Qadim zamani, qadim idafi. Qadim zamani, qadim idafi. Qadim zamani ni lama masa. Tu dia panggil qadim. Lepas tu kita boleh cakap, kan kita kan boleh cakap, saya duduk sini sedia kala, saya hija tempat ni sedia kala. Sedia kala tu makna tidak ada permulaan bagi ada, tu sedia kala. Tu sedia kala zati hakiki. Tu sifat Allah Ta'ala tu. Dia yang kamu kata duduk di tempat tu sedia kala, bekerja di tempat tu sedia kala, tu qadim zamani tu. Lama masa. Lama masa. Lama masa, lama mana ni? Kalau kira qadim zamani ni, kalau kira Arab dia setahun je. Setahun tu apa panggil qadim zamani dah.
Tapi kita jangan cakap gitu. Jangan cakap sedia kala. Kalau kita, kamu duduk kampung ni lama dah, sedia kala dah. Padahal kita orang baru duduk beli tanah kampung tu. Buat rumah kampung tu, orang luar. Kalau cakap sedia kala gitu, orang kata bohong kan. Tapi kalau kita dobik orang Arab, duduk setahun, sedia kala. Oh, dia baru duduk lah. Baru ceh orang kata. Ceh tu lah apa? Baru ceh tu. Kan mana? Baru ceh, baru dia yang timbul sini. Dengar dia cakap luar bukan Terengganu. Baru ceh tu. Dia mengaku sedia kala. Tak boleh. Kita tak boleh sebut sedia kala. Memang dari segi dobik Arabnya, kodim zaman ni sedia masa ni setahun. Boleh panggil kodim lah. Boleh panggil sedia kala. Tapi kalau kita cakap kat kita tak boleh. Mana kalau kita duduk kampung tu sedia kala, tok nenek kita lahir. Mana kita lahir kampung tu, mak ayah kita lahir kampung tu. Tok nenek kita duduk kampung tu. Baru kita panggil sedia kala. Mana kampung asal. Ni kita mari orang luar, orang tak kenal pun boleh tanah buat rumah. Kamu duduk sini lama dah. Sedia kala dah duduk sini. Orang kampung kata macam mana tu? Orang luar, orang tak kena-mengena kampung ni. Tapi disebut dobik Arabnya memang sekurang-kurangnya setahun. Dia panggil kodim zamani. Lama masa. Saya kerja tepat ni, sedia kerja ni sedia kala dah. Kenapa sedia kala? Lama sangat-sangat dah. Habis belajar, mula start kerja, tepat tu lah. Tak pindah-pindah. Itu mana? Dia panggil sedia kala dah kerja tepat tu. Mana apa? Lama masa. Kalau kodim dengan makna ni, lama masa ni, kita boleh katalah langit bumi ni kodim. Langit bumi ni kodim. Kodim apa tu? Kodim zaman ni. Tapi yang itu cerita kat luar lah. Langit bumi kodim ko, azali ko. Bukan makhluk Tuhan lah jadinya. Tu kodim zati, kodim hakiki. Tidak ada permulaan bagi wujud. Tu tak ada, mustahil tu. Yang kodim hakiki zati, zat Allah dengan sifat Allah je. Yang kodim zati yang hakikinya. Tiba-tiba langit bumi kodim. Dengar dia kan. Persapoh lah tau. Pok kapi persapoh, dia kata alam ni kodim. Adam ni kodim lah. Lepas tu dihukumkan kapi. Semula jadi dah berlaku dah. Memang alam ni sedia kala. Alam ni sedia kala. Tapi sedia kala yang hakiki lah. Tadi sebut langit bumi ni kodim zaman ni. Tapi jangan duk cakap lah. Jangan duk nak teh ilmu pula. Masuk dalam FB. Kalau kata kodim langit bumi ni kodim apa? Kena orang backing kok kapi mu falsafah mu ni. Kodim apanya? Kodim zat Allah dengan sifat Allah je. Langit bumi baru, kodim kat mana? Peranglah pulaknya. Orang ni suka sangatlah dia nak buat soalan yang berbuntu. Nak teh orang ke nak timbul pandai dia ke tak tahulah. Saya sembahyang. Saya selepas saya berwuduk, saya sentuh isteri saya. Kemudian saya sembahyang tanpa ambil wuduk baru. Sah tak sembahyang saya? So apa benda gitu mu nak buat kita mau buatlah. Mak kita mau buatlah. Pegang tadi bukan ada syahwat. Ada syahwat pun tak batal kalau mazhab Hanafi. Janji dengan bersetubuh je. Dekat-dekat. Orang panggil. Tak jadi. Wuduk batal? Tak batal. Tak ada syahwat. Syahwat pun tak batal. Mazhab Hanafi. Jimak pun batal. Aula masbun nisa. Dengan mana aujamak temun nisa. Kinayah. Sindiran. Sentuh perempuan ni bukan sentuh kulit gitu. Setubuh lah maksud dia. Quran tak sebut lah setubuh. Itu mazhab Hanafi. Dia masuk di FB. Sah tak semayang saya? Apa dia soal gitu?
Tak sah lah kamu wuduk batal. Kalau orang tu baloh. Benda bukan kata benda tu salah, tapi tak kena letak salah lah. Apa? Salah guna. Benda tak salah, tapi kalau salah guna salah lah. Tu mana? Macam dadah lah. Dadah tak salah sebab dia boleh buat obat, tapi dah salah guna, salah lah gitu. Kita kena contoh. Saya dengar budak lagi. Dia sentuh suami isteri, wuduk tak batal. Adalah. Dia balik jauh tu, mari cakap kampung. Orang kampung kata apa? Orang kampung kata ajaran sesat. Orang kampung kata ajaran sesat. Dia balik daripada jauh. Dia balik India. India tu mazhab Hanafi. Siapa kampung dia buat cerita lah surah. Bersentuh suami isteri wuduk tak batal. Orang kampung pun kata ajaran sesat. Orang kampung bukan belajar. Ajaran sesat macam mananya jumhur. Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali tak batal belaka wuduk. Tapi dah dia kemukakan kampung gitu, tak royak pula mazhab itu tak royak. Dia pun tak tahu juga mazhab ni. Dia cakap gitu je. Orang kampung bubuh ajaran sesat. Dia kadang-kadang dia buat timbul tu hak sekolah hak ustaz sekolah. Dia balik dia ajar kepada anak murid dia. Bersentuh suami isteri, wuduk tak batal mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Hak kata batal tu, hak tu bukan Nabi tu, hak Imam Syafi'i. Allah dia begitu. Dah kan? Berlakunya Nabi alih kaki Aisyah radhiyallahu anha. Hak berlakunya Nabi terpegang kaki Aisyah, terpegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencari Nabi tengah sujud. Aisyah dia pegang kaki Nabi. Tu Nabi tak berhenti pun sembahyang. Hak Nabi tak batal. Dah batal tu hak Imam Syafi'i. Nak pakai Nabi ke Imam Syafi'i? Dia buat gitu kan nak murid dia. Nak pakai Nabi ke Imam Syafi'i? Anak pun balik royak ke mak ayah. Mak ayah ni pula hak jenis ayah ni nak pakai hak lama. Hak jenis mak ni orang puang, dia tak tetap pendirian. Dia nak pakai hak baru. Nak pakai hak Nabi, tak pakai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bukan Nabi. Balah pula mak ngayah ni. Anak wali buah ni ustaz sekolah ajar ke dia. Hak ayah ni dia payah sikit nak turun orang. Pakai hak lama lah, patah wuduk. Mak ni apa orang? Mudah dia ni. Mudahnya. Pakai hak Nabi ya. Pakai hak Nabi lah. Tak patah. Ada ni. Dia boleh. Dia suara gitu. Nak pakai hak Nabi ke nak pakai Imam Syafi'i? Hak Nabi tak batal, bersentuh kulit lelaki perempuan. Hak Imam Syafi'i batal. Kalau orang tanya pula, nak pakai hak Nabi ke nak pakai ayat Quran? Ayat Quran, aula mastumun nisa Quran. Allah Taala kata, apa sentuh perempuan, tu batal wuduk sentuh perempuan. Nak pakai Nabi ke nak pakai Quran? Tak susah pula orang nak jawab. Hak Nabi kata, hak Nabi buat, itu semua wahyu daripada Allah. Ayat Al-Quran wahyu daripada Allah. Nabi kata, Nabi buat wahyu daripada Allah. Kata ulama pun ambil lah. Hak Nabi macam mana, Quran macam mana. Hak mazhab Hanbali Malikinya, hak Quran kata batal, syahwat. Hak Nabi sentuh Aisyah pegang kaki Nabi, tak syahwat. Syahwat tak syahwat ni, ini ijtihad ulama sebab nak ambil dua-dua. Ada ni. Ada pun mazhab Syafi'i ni hak berlaku antara Aisyah dengan Nabi sallallahu tu ada ihtimal. Ihtimal tu bersentuh kulit ke, berlapik dengan kain ke. Apabila datang ihtimal, saqatal istidlal, tak nak pakai dalil. Hak berlaku di Nabi kena pakai ayat Quran semata-mata, batal wudu. Gitu jelah. Dah aja budak-budak sekolah benda gitu. Ada orang cerita tu, anak dia balik, ustaz kalau hoyak, Tuhan duduk atas langit ayat mak ayah dia. Tuhan duduk atas langit mak ayah. Kalau tak pegang Tuhan duduk atas langit, salah dengan Quran. Allah pula dah. Dia mari ajar ke pelajar dia balik beritahu ke mak ayah. Dan memang dia cadang nak. Cuba kamu semua balik beritahu pada mak ayah kamu. Dia ajar balik mak ayah.
Tuhan duduk atas langit. Dia gitu. Dia balik subuh tahun pada mak ayah. Lepas tu dia kadang-kadang benda-benda yang tak sesuai kita ke muka tak kena buka kan. Kalau budak-budak tak sesuai lah. Kalau orang ngaji betul-betul ilmiah bawa je lah. Bawa je lah. Ada pun orang itu salah tu. Kalau tu bukan sesuatu yang masalah. Macam sebut tadi. Langit bumi kodim. Langit bumi kodim kau persapa sungguh lah. Kerana berpegang alam ni kodim. Jadi falsafah ni kafir. Berarti menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang berlaku yang bukan makhluk Allah, Allah bukan Tuhan. Pada ni. Mana iftikarnya? Berkendak sekian kepada Allah. Ada. Langit, bumi. Tidak iftikar, tidak berkendak kepada Allah. Sebab apa? Sebab langit bumi ada sedia kala bukan diadakan oleh Allah. Menafikan ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan-Tuhan ni bisma istinad dan iftikar. Semua yang ada hak dia belaka. Makhluk Allah Ta'ala belaka. Dengan bahawa semua yang ada ni baharu dijadikan oleh Allah. Jadi kalau menafikan langit bumi ni makhluk Allah, menafikan Allah sebagai Tuhan. Sebab itulah siapa dihukumkan kafir bila menyatakan alam ni kodim. Dengan bahawa tidak ada permulaan bagi ada alam, dengan bahawa bukan Allah Ta'ala yang buat. Ada pun saya sebut tadi tu, tu kata je lah. Mana oleh kerana kata kodim zaman ni lama masa, dobik orang Arab setahun, orang langit bumi kodim. Kalau gitu bukan langit bumi yang kodim, kita pun kodim. Umur berapa dah? Yang kita ni kodim lah, umur berapa dah? Itu dipanggil apa? Kodim zamani. Hak sebagai dalam Quran tu lah, dalam surah Yasin tu. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Adakal urjunil qadim, kembali seperti pelepah tamak yang qadim, yang usang, yang lama, yang buruk. Itu qadim zamani. Adapun qadim hakiki memang tidak dinyatakan di dalam ayat Al-Quranul Karim, tidak dinyatakan. Dan Al-Quran hanya sebut huwal awwalu. Qadim dalam Quran tak sebut Allah qadim dalam Quran tu, tak ada dalam ayat Al-Quran. Tapi kalau qadim zaman ni ada. Ni. Kalau urjunil qadim, kembali seperti pelepah tamak yang usang, yang buruk, yang lama. Sebab tu ada orang bicara, dia kata tak ada kidam-kidam koding, tak ada yang Quran. Yang ada kodingnya tadilah kalau urjunil kodim, itu kodim zamani dia panggil. Yang bicara sifat Allah ni kidam ataupun kodim zati dan ataupun hakiki, dengan makna tiada permulaan bagi ada. Satu lagi dia panggil kodim idafi. Satu dia panggil kodim idafi. Idafi ni banding lah, adu-adu. Abang dengan adik, abang yang kodim. Sebab abang di dulu. Ayah dengan anak, ayah kodim. Sebab ayah dulu. Gitu. Itu kodim idafi dia panggil. Kodim dengan bahawa adu. Banding abang dengan adik. Mana hak kodim? Abang lah kodim. Ayah dengan anak, ayah yang kodim. Itu apa? Kodim idafi. Tapi yang kita cakap sama-sama tu, itu kena kepada kodim zamani. Sedia kala dah gitu. Contohnya perangai di sedia kala, tak berubah-ubahnya. Kata perangai sedia kala, lah. Mana apa? Perangai hak lama-lama. Gitulah perangai dianya. Dia sebut perangai yang sedia kala. Sedia kala kodim azali. Kodim azali no. Zat dan sifat Allah tu.
hak qadim azali tu. Ni yang tidak ada permulaan. Ni kita cakap sedia kala ni pasal lama, perangai lama. Tak berubah. Perangai hak sedia kala dia dah, perangai yang seumpama tu. Ni kita banyak cakap hak qadim azali sedia kala lama masa. Dak tukar tu lain, tak ada masalah tu. Bunyi sama. Hak tak boleh sama hak sungguh. Tu tak sama. Macam kata ada Allah, ada makhluk, tak sama. Ada Allah, ada yang hakiki, ada yang wajib. Ada makhluk ni ada yang harus yang diadakan oleh Allah. Sebut sama-sama ada, tak ada salah. Sebut sama juga qadim sama qadim ni. Allah qadim hakiki zati. Hak sebut hak makhluk ni qadim juga sedia kala juga. Lepas tu hak zamani. Itu jelah. Macam bicara bakok lah. Allah bersifat bakok, kekal. Syurga neraka dan penghuninya pun bakok juga, kekal juga. Syurga neraka kekal. Allah jadikan neraka daripada jadi sampai kekal. Kan ada 10 perkara yang kekal kan? Ada 10 perkara yang kekal. Jadi syurga neraka kekal. Allah kekal. Kekal Allah tu kekal yang hakiki. Syurga neraka kekal ni Allah yang buat kekal. Allah yang kehendak, Allah yang buat jadi kekal. Sifat syurga neraka ni yang baharu, adanya haruh, maka haruhlah pada akal, maka mana dia binasa. Sebab ada permulaan akan ada kesudahan. Ada permulaan berarti ada dia haruh, maka haruh pada akal dia ada kesudahan. Adapun ada Allah, ada yang sedia kala wajib pada akal, maka bila ada sedia kala pasti tidak ada penghujung, kekal, waktu wajib pada akal. Adapun ada syurga neraka ni ada yang haruh sebab dia ada permulaan. Bila ada permulaan, haruhlah ada kesudahan, haruh pada akal. Jadi Allah Ta'ala kekal tu sifat wajib. Syurga neraka kekal ni kerana dikekalkan oleh Allah tu saja. Harus pada akal Allah nak membinasakan. Itu hukum akal asal lah. Tapi di Quran menyatakan kekal, maka wajib akal aridi lah. Syurga neraka tu akan kekal. Tapi kalau tilik pada hukum asalnya, syurga neraka ni barang baru. Asalnya tak ada, jadi ada. Jadi ada neraka ni ada yang haruh. Haruh pada akal, ada kesudahan. Tapi dikekalkan oleh Allah. Jadi kekal Allah, kekal syurga neraka bunyi sama? Tak sama. Tak sama. Sebab kekal Allah, kekal yang hakiki. Kekal syurga neraka ni kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak sebut sedia kala pun gitulah. Kalau kata dunia ni qadim, qadim zamani. Ini cakap dalam majlis ilmu, bukan cakap luar. Cakap dalam majlis ilmu, ni langit bumi qadim dengan bahu lama masa. Qadim zamani. Adapun bicara zat dan sifat Allah pergi kepada qadim hakiki, qadim zati dengan makna ada tiada permulaan. Dan dalil atas kidam Allah Ta'ala dan tak baru itu, dua ni, sedia Allah Ta'ala dan tidak baru, ialah kita fikir jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, dan tentu ia baharu, dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi ada. Dia panjang pergilah kepada daurun dan tasalsul. Daurun tasalsul tu panjang pula bicara tu. Tu panjang bicara tu, daurun tasalsul. Ini dalil tafsili fardu kifayah. Dalil fardu ainnya wujud kidam bakok ni sifat yang melazimi bagi sifat wujud. Sebab wujud sifat yang pertama wujud yang hakiki.
Wujud yang mutlak, yang tiada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Jadi lazim daripada wujud yang hakiki ni kidam bakar. Walaupun lazim ni, tapi ulama bersuku lah pula kidam bakar. Dia tak pakai lazim-lazim ni pada ni, melazimi tak pakai. Jadi apabila kidam bakar sifat yang melazimi bagi sifat wujud, maka dalil kidam bakar dalil wujud tu lah. Ada makhluk ini. Ni daurun tasalsul ni. Tasalsul tak kena molek cerita sini ni. Tasalsul tu boleh nampak kat gambaran. Daurung ni dengar pakai penipal dia dengar. Dahlah. Kalau bandingan kau, tok lahirkan mak lahirkan cucu lahirkan tok. Tu daurung. Pusing. Jadi tok ni tua dan muda, cucu ni pun tua dan muda. Cerita gitu, bengong lalu dah kita dengar. Jadi apa gitu? Tu daurung berpusing. Daurung pula ada daurung yang musor, yang daurung hok pusing lalu dah. Dia ada daur, ada dua pula. Tu basang dia. Tu semua tu fardu kifayah. Jadi dalil hak fardu ainnya, dalil kidam bakar ada dalil bagi sifat wujud Allah, iaitu ada makhluk ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.